Baiklah, terima kasih banyak-banyak Ain Najah. Itu dia cerita pagi dari negeri Johor. Kembali ke Selamat Pagi Malaysia. Di studio untuk kali ini kita akan bawakan topik berkenaan dengan TVET. Bagaimanakah usaha kita untuk memastikan supaya pendidikan TVET ini dapat diteruskan di Malaysia, kerana TVET ini juga pernah disebut dalam Belanjawan 2024 dan pada Julai 2023 Menteri Pendidikan Tinggi pada ketika itu Datuk Seri Khalid Nordin menggesa supaya salah satu IPTA di Malaysia iaitu UPSI memainkan peranan penting dalam menawarkan kursus pendidikan dan latihan teknikal vocational TVET pada tahap tinggi bagi melahirkan lebih ramai pendidik dalam bidang itu. Jadi untuk mendapatkan keseluruhan pendapat mengenai perkara ini, saya sangat berbesar hati bersama dengan dua orang tetamu daripada UPSI. Pertama, kita ada teknologis Dr. Muhammad Azlan Muhammad Hussein, iaitu Dekan Fakulti Teknikal dan Vocational Universiti Pendidikan Sultan Idris, dan juga kita ada Profesor Madya, teknologis Dr. Samsul Arya Arifin, pensyarah kanan Fakulti Perkomputeran dan Metateknologi Universiti Pendidikan Sultan Idris. Baiklah, kita mulakan dengan Dr. Azlan dahululah. Ya, Dr. Azlan, mungkin Dr. Azlan boleh perincikan sedikit mengenai apakah bidang yang ditawarkan oleh UPSI untuk memastikan hasrat Kementerian Pendidikan ini, Kementerian Pendidikan Tinggi ini tercapai dalam bidang TVET ini. Ya, terima kasih Tuan. Untuk makluman Tuan dan juga penonton semua, tahun ini UPSI menyambut ulang tahunnya ke-101 tahun. So daripada awal penubuhannya memang fokus kami adalah untuk melahirkan pendidik-pendidik. Dan TVET adalah salah satu kami punya core business lah. Okey, so bidang TVET ni dia luas. Biasa kita dengar adalah berkaitan dengan teknologi. Contohnya teknologi elektrik, teknologi otomotif, teknologi dan juga fashion, culinary dan sebagainya. Sekarang ni bermula bersebabkan perkembangan teknologi terkini, ada satu istilah baru yang dimula diperkenalkan, iaitu TVET tahap tinggi, ataupun saya lebih suka menggunakan istilah advanced TVET ataupun digital TVET. Dia berkaitan dengan teknologi-teknologi terkini, berkaitan dengan artificial intelligence dan juga berkaitan dengan teknologi digital. Dan dia mendapat tempat terkini lah di kalangan generasi-generasi terkini. So oleh itu di UPSI kita mula menggunakan teknologi-teknologi digital dan AI ini dalam pengajaran kami supaya kami dapat melahirkan guru-guru TVET yang peka dan juga mahir dalam menggunakan teknologi digital. Okey. Baiklah, Dr. Samsul, boleh berikan sedikit perincian untuk kita tahu apakah boleh ke pasaran bidang kerja, keboleh pasaran kerja graduan UPSI terutamanya dalam bidang yang berkaitan teknologi seperti sarjana muda reka bentuk dengan kepujian dan juga selain daripada diploma reka bentuk dan pembangunan permainan, antara salah satu kursus yang ditawarkan di UPSI ini. Okey, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat pagi. Terima kasih Selamat Pagi Malaysia dan Cik Ridwan. Untuk menjawab pertanyaan Cik Ridwan tentang diploma dan program yang kami adakan, seperti dimaklumkan, kami baru mewujudkan satu fakulti baru yang bernama Fakulti Komputeran dan Metateknologi. Jadi fakulti ini merupakan julung-julungnya fakulti yang pertama memperkenalkan teknologi digital dan metaverse dan juga artificial intelligence. Untuk menjawab lebih perincian, mengikut statistik data yang saya ada, pada tahun 2019 sebanyak 85.4% graduate employability. Pada tahun 2020 100% graduate employability. 2021 dan 2022 96% graduate employability dalam program diploma reka bentuk dan pembangunan permainan. Selain daripada itu, kami juga mempunyai kerjasama yang ada dengan H3C Partnership, iaitu melancarkan satu program yang melengkapkan kepakaran secara komprehensif di dalam bidang berkaitan dengan pendidikan dan juga artificial intelligence ataupun kepintaran buatan. Selain daripada itu, kami juga menjalankan hubungan dengan Asia Digital Engineering, merupakan salah satu strategic alliance dengan ADE dengan mengadakan metaverse secara aviation atau penerbangan, AI dan robotics, juga kolaborasi menerusi penyelidikan. Selain daripada itu, kami juga mengadakan kerjasama menerusi World of Robotics, iaitu kolaborasi menerusi teknologi, menerusi kolaborasi robotik dan juga permainan. Selain daripada itu, kami juga mengadakan Todak Studio, Todak Academy dan Todak Digitech, di mana kami menghasilkan kolaborasi secara reka bentuk permainan, pembangunan games, teknologi, e-sport dan game yang bercorak daripada akademik. Selain daripada itu, UPSI menawarkan program daripada peringkat diploma
degree sarjana juga Dr. Faisal Alpar dalam bidang pendidikan permainan dan gamifikasi. Dari sudut AI, UPSI committed dalam menyediakan bahan bantu mengajar terutamanya kepada para pendidik dalam teknologi berkaitan dengan TVET ini. Okey. Dr. Azlan mula, bagaimana kalau kita lihat perincian yang telah pun dijelaskan oleh Dr. Samsul tadi, banyak kolaborasi dengan pihak luar. Bagaimana di pihak UPSI sendiri untuk memastikan supaya apa sahaja yang dilakukan oleh UPSI boleh memenuhi keperluan pasaran kerja ini, terutamanya dalam bidang TVET? Okey, kalau di UPSI, setiap program yang kita bangunkan, kita tak bangunkan maksudnya melalui kami mesti melibatkan industri. So apa yang dilaksanakan, amalan yang dilaksanakan di UPSI adalah setiap program itu perlu ada penasihat akademik dan juga penasihat industri. Dan penasihat industri ini adalah terdiri daripada pelopor dalam industri yang berkaitan macam yang telah dinyatakan dengan detail oleh Dr. Samsul tadi. Okey, so peranan penasihat industri ini adalah untuk membantu bermula daripada menubuhkan program itu, memantau pelaksanaan dan juga setelah dilaksanakan, melaksanakan semakan semula untuk memastikan ia kekal relevan berdasarkan dengan perkembangan terkini di industri dan juga memenuhi keperluan bidang kerjaya. Sebenarnya tadi Dr. Samsul ada menyebut tentang artificial intelligence ataupun kecerdasan buatan. Di UPSI itu adalah antara kursus-kursus yang telah pun ditawarkan. Bagaimana AI ini di UPSI ini mampu untuk memenuhi pasaran kerja yang kita ada di Malaysia berbanding kalau kita lihat pasaran kerja yang memerlukan memerlukan AI ini di luar negara itu lebih besar berbanding dengan Malaysia. Kalau di Malaysia bagaimana? Okey, terima kasih Cik Ridwan di atas pertanyaan tadi. Pada masa sekarang, apa yang saya tahu ialah kerajaan telah berinisiatif mengadakan program seperti Citizen AI for Citizen. Jadi kita semua perlu mendapatkan sijil untuk AI. Adakah Cik Ridwan dah ambil? Sudah. Bagus. Selesai. Alhamdulillah. Kedua-dua sijil itu saya dah selesai. Merah satu, biru satu. Ya, jadi kita sebagai rakyat perlulah peka tentang apa isu-isu semasa seperti AI itu, di mana kita perlu menaik tarafkan lagi kemahiran yang sedia ada supaya dia dapat membantu dalam menjalankan dan melaksanakan kerja-kerja seharian. Jadi dari segi ruang lingkup kerja, maka terdapat juga potensi di mana kita perlu upskilling, reskilling, skill-skill baru di mana sebagai contohnya AI dalam machine learning di mana dia membantu dengan banyak dari segi efisiensi ramalan, menyediakan data analisis, data raya dan sebagainya. Selain daripada itu, reality augmented reality dalam pendidikan, melatih pendidik menggunakan VR dan AR dalam pengalaman pembelajaran yang berguna dalam latihan praktikal, vocational dan juga praktikal, kerana kita tahu bahawa kadang-kadang mesin TVET ni atau dalam komponen-komponen TVET ni memerlukan skill, kepakaran untuk menggunakan mesin-mesin yang berbahaya dan ataupun lebih mahal. Jadi dengan adanya teknologi digital ini, maka taraf pendidikan dapat dipertingkatkan lagi di mana para pelajar boleh melaksanakan pelbagai simulasi di mana dengan simulasi tersebut mereka dapat pendedahan dan juga menaik tarafkan pengalaman pembelajaran mereka. Selain daripada itu, pendidik-pendidik juga akan mendapat banyak peluang dengan pembelajaran alaf baru yang bercorak AI, Artificial Intelligence, Augmented Reality dan Metaverse ini. Ini merupakan satu potensi yang besar seperti yang saya ingin quotekan daripada McKinsey. McKinsey mengatakan Metaverse akan mencapai bisnes akan mencapai sebanyak 5,000 bilion USD pada tahun 2030, manakala generative AI akan mencapai sebanyak 2,600 ke 4,400 bilion dan manakala menurut laporan Statista mengatakan AI akan meningkat kebolehgunaan untuk bisnesnya sebanyak 1.8 trilion pada tahun 2030. Jadi kita lihat sekarang market semua ke arah AI. Kenapa? Kerana ia merupakan generatif dan dia meningkatkan efisiensi, dia menjimatkan masa. Di samping itu kita akan memperolehi idea-idea yang lebih kreatif, yang lebih inovatif. Di samping itu personalization ataupun pembelajaran kediri itu sangat penting di mana kita bukan saja tertumpu saja pada kelas, para pelajar boleh pergi keluar dan juga belajar sendiri pada masa mereka sekarang
sekarang kita ada micro credential, pembelajaran secara micro credential, di mana para pelajar boleh belajar pada masa mereka sendiri mengikut kursus AI yang mereka perlukan. Jadi kami di UPSI juga menawarkan kursus-kursus tersebut dan telah dijalankan oleh Meta Business Unit. Kami telah menjalankan baru-baru ini di dalam talian 9 kursus utama yang menaik tarafkan skill orang-orang awam. Jadi kita perlu target orang-orang awam, para pelajar, pendidik dan semuanya supaya kita mampu meningkatkan lagi taraf pendidikan di negara ini. Kalau bercakap tentang metaverse ini panjang ceritanya. Kerana kita tahu Web 3.0 sebenarnya sudah ada, tapi kesedaran masyarakat Malaysia, sebentar lagi saya akan tanyakan soalan itu. Tapi kita lihat dahulu kebolehpasaran graduan ini, Dr. Azlan. Dua aspek. Pertama, pasaran untuk graduan TVET itu sendiri. Yang kedua adalah pasaran untuk cikgu ataupun pendidik dalam bidang TVET itu. Bagaimana? Kalau pasaran untuk TVET ni memang kita sedia maklum, negara kita masih lagi kekurangan tenaga-tenaga kerja separa mahir dan juga mahir. So memang dalam bidang TVET ni ada kebolehpasaran yang tinggi, dan di pihak KPT pun mensyaratkan supaya setiap universiti memastikan bahawa kebolehpasaran bagi setiap bidang terutamanya TVET adalah lebih 90%. Dan setakat ini alhamdulillah KPT berjaya lah. Dan untuk guru-guru TVET pula, kita memang ada kebolehpasaran peluang untuk kejayaan yang tinggi. Contohnya kalau dalam kolej vocational di Malaysia ada 100 lebih kolej-kolej vocational dalam pelbagai bidang, dan di sekolah pun ada banyak program-program seperti reka bentuk dan teknologi, reka cipta dan sebagainya. So di UPSI setakat ini tak ada masalah untuk kebolehpasaran bagi mereka yang terlibat ataupun mengambil program-program berkaitan dengan pendidikan TVET. Okey, maksudnya itu adalah satu harapan dan juga orang kata peluang cukup cerah dalam bidang TVET di Malaysia. Dr. Samsul, kita sambung sedikit tentang metaverse tadi kan. Web 3.0 orang dah tahu kan, mungkin secara ringkas untuk kita berikan kesedaran tentang pentingnya kita sebagai masyarakat untuk tahu berkenaan dengan metaverse, Web 3.0 selain daripada artificial intelligence ini. Okey, terima kasih Cik Ridwan. Sebenarnya kita tidak boleh lari daripada metaverse dan semua digital teknologi yang lain seperti AI, sebab itu adalah trend sekarang. Maka trend itu akan sentiasa dipertingkatkan sehingga masa depan lah. Jadi maksudnya sekarangnya metaverse itu agak penting dalam dunia pendidikan kita dan juga ruang lingkup kehidupan, di mana dia bukan saja dari segi pembelajaran saja. Mungkin kita akan pergi ke luar, ke pasar raya, ke kios-kios dan sebagainya, di mana menggunakan teknologi metaverse ataupun di tempat-tempat sejarah. Contohnya sekarang saya menjawat jawatan sebagai timbalan pengarah di Institut Peradaban Melayu. Kami cuba meningkatkan taraf digital budaya Melayu itu sendiri, mana kita tahu sesuatu yang lama, sesuatu yang ketinggalan, kita cuba naikkan, upgradekan dan upskillkan dia. Jadi metaverse, di situ kita boleh lihat metaverse itu akan mencapai dan akan dihargai sekiranya didigitalkan. Jadi masyarakat perlulah sedar dan celik bahawa kita perlu peka tentang isu-isu ataupun pendigitalan yang telah dilaksanakan oleh kerajaan Malaysia, di mana itu merupakan hasrat kerajaan. Kalau kita nak panjangkan dia agak kompleks. Tapi kalau dalam metaverse ataupun Web 3.0 ini seperti aplikasi ataupun orang kata perdagangan NFT, non-fungible token, itu adalah salah satu perniagaan yang dilakukan di dalam Web 3.0 ataupun metaverse tersebut. Jadi panjanglah sebenarnya ceritanya. Okey. Untuk kita mengakhiri topik pada kali ini, mungkin Dr. Azlan boleh berikan sedikit harapan daripada pihak PUSI untuk kita mencapai bagaimanakah untuk kita melahirkan pendidik dalam bidang TVET ini. Okey, so sekarang kita berhadapan dengan generasi baru, generasi belia baru yang kita kenali sebagai generasi alfa. Okey, generasi yang lahir selepas tahun 2010. Generasi ini kita sedia maklum dia adalah generasi yang cekap dari segi penggunaan IT, teknologi digital dan sebagainya. So kami di UPSI melahirkan guru-guru TVET yang tak boleh hanya menggunakan kaedah pengajaran tradisional. So apa yang kami laksanakan, kami dah upgrade kami punya pedagogi dengan mengintegrasikan AI dan juga teknologi digital supaya pembelajaran itu dilaksanakan dengan lebih menarik, bersesuaian dengan keperluan dan juga minat generasi alfa sekarang. Okey, itu dia sedikit perincian dan juga penerangan berkenaan bagaimanakah UPSI melahirkan pendidik TVET pada tahap tinggi. Terima kasih banyak-banyak kepada teknologis Dr. Muhammad Azlan Muhammad Hussein, Dekan Fakulti Teknikal dan Vocational. Juga terima kasih kepada Profesor Madya, teknologis Dr. Samsul
Dr. Arya Arifin, Pensyarah Kanan Fakulti Perkomputeran dan Meta Teknologi Universiti Pendidikan Sultan Idris. Terima kasih banyak-banyak Doktor.